setiap yang hidup juga akan mati. Jadi Sultan Ahmad pertama ni mangkat, dan usaha-usaha pengharaman tembakau ni diteruskan oleh anak anda beliau, iaitu Sultan Murad keempat. Tapi Sultan Murad keempat ni dia lagi tegas daripada ayahanda dia. Dia sehingga mengharamkan sehingga siapa yang menggunakan tembakau di premis-premis makanan ataupun premis-premis kerajaan, harta mereka akan disita, harta mereka akan dirampaslah oleh kerajaan, dan kalau degil lagi mereka akan dihukum bunuh. Ketika itu penduduk di Turki Uthmaniyah sangat-sangat gila lah, orang cakap sangat-sangat ketaksuban, sangat-sangat ketagih dengan tembakau ni, sehingga kan tembakau ni dijadikan macam pameran ataupun dijadikan salah satu macam tarikan di kedai-kedai di kampung-kampung di wilayah Turki Uthmaniyah. Jadi Sultan Murad keempat ni adalah salah seorang sultan yang sangat bijak, dan Sultan Murad keempat ni juga adalah sultan yang suka menyamar untuk turun kepada rakyat dia untuk tengok macam mana keadaan rakyat di wilayah Turki Uthmaniyah ketika itu. Kalau kita tengok Sultan Murad keempat ni lebih kurang macam Khalifah Umar Al-Khattab dan juga Khalifah Umar Abdul Aziz yang suka menyamar dan tengok kawasan, tengok rakyat di macam mana pada waktu malam dan sebagainya. Jadi macam itulah juga Sultan Murad keempat ni. Jadi pada suatu hari ni Sultan Murad keempat ni telah bersia-sia sebagai rakyat biasa dan bersia-sia di pekan. Jadi apabila bersia-sia pekan, pada suatu hari ni dia tertengok ada seorang pemuda yang sedang hayal dengan tembakau ketika itu. Jadi bila ketika itu pemuda tu rasa macam hayal dan sebagainya, jadi Sultan Murad keempat ni dia rasa marah. Dan Sultan Murad keempat ni dia pergi kepada pemuda ni dan akhirnya memukul pemuda ni, sehingganya orang di sekeliling ketika itu sangat pelik kenapa mereka bergaduh dan sebagainya. Dan akhirnya orang baru tahu iaitu itu adalah Sultan Murad keempat yang memukul seorang pemuda yang sedang ketagih tembakau. Jadi sepanjang pemerintahan Sultan Murad keempat ni, pengharaman ni tembakau ni tidak menjadi keseluruhan disebabkan ada segelintir daripada qadi ataupun mufti yang berada di beberapa negeri di bawah naungan wilayah Turki Uthmaniyah juga ketagih dengan tembakau ni. Tapi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Sultan Murad keempat ni telah menghalang segenap sudut daripada rakyatnya untuk ketagih dengan tembakau. Jadi selepas daripada kemangkatan Sultan Murad keempat, akhirnya mufti ataupun seorang-seorang yang berkuasa dalam kerajaan ketika itu telah menarik balik pengharaman tembakau, dan sehingga kinilah wilayah Islam Turki Uthmaniyah yang kita panggil Turki sekarang, Republik Turki, dan juga kesemua kerajaan Islam yang berada di bawah naungan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah ketika itu telah dijangkiti dan telah merebaknya kecanduan ataupun ketagihan tembakau ni. Jadi bila kita dapat lihat ketika itu banyaklah kilang-kilang yang telah dibina oleh orang Eropah dan kilang-kilang yang telah dibina juga oleh orang Islam yang berada di negeri masing-masing untuk menghasilkan tembakau, untuk menjadikan benda itu adalah sebagai rutin harian kehidupan. Jadi begitulah bagaimana kita boleh lihat salah satu agenda untuk merosakkan orang Islam itu bukan yang merosakkan dari segi peperangan dan sebagainya. Apabila mereka tahu mereka akan kalah dalam peperangan, akhirnya mereka menggunakan perang-perang fikiran, perang-perang saraf dan sebagainya, menggunakan bahan-bahan dan menggunakan penipuan untuk mengalahkan orang-orang Islam di dalam negara Islam itu sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.